أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. Maka tidakkah mereka telah mengembara di muka bumi serta mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Allah telah menghancurkan orang-orang itu. Dan orang-orang kafir yang menurut jejak mereka akan beroleh akibat buruk seperti itu. Balasan yang demikian kerana sesungguhnya Allah menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, tiada sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan dan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum. Sedangkan nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. Dan bukan sedikit penduduk negeri-negeri yang lebih kuat dari penduduk negerimu, wahai Muhammad, dan telah memaksamu keluar berhijrah. Kami binasakan mereka. Maka tiadalah sesiapa pun yang dapat membela mereka. Dengan demikian, adakah orang-orang yang beriman dan taat yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhannya sama seperti orang yang ingkar derhaka yang telah diperhiaskan kepadanya oleh syaitan akan kejahatan amalnya sehingga dipandangnya baik, dan yang telah menurut hawa nafsunya sudah tentu tidak sama. Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan dari Tuhan mereka. Adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam syurga yang sedemikian itu keadaannya sama seperti orang-orang yang tinggal kekal di dalam neraka dan diberi minum dari air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur? Sudah tentu tidak sama. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang ke-47 pada juzuk yang ke-26. Bermula ayat 10 sehinggalah ayat 15.
Kalau ayat sebelum ini kita menceritakan hukum hakam peperangan dan hukum hakam tawanan perang. Serta janji Allah Ta'ala kepada setiap yang membantu agama Allah akan diberikan kemenangan dan pertolongan, diberikan ketabahan dan kesabaran. Sebagaimana Allah Ta'ala mengingatkan bahawa kesudahan orang-orang kafir, walau bagaimana bahagia pun mereka menikmati nikmat di dunia, mereka akan binasa. Mereka akan celaka di dunia, bahkan di hari akhirat kelak, sebabkan mereka menolak kebenaran. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini, Allah Ta'ala memerintahkan manusia supaya berjalan di muka bumi dan melihat bagaimana keadaan kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah kerana mereka tidak mau beriman. Dan bagaimana kesudahan setiap manusia, walau panjang mana pun usia mereka, walau sekaya mana pun mereka, akan berhenti dengan ajalnya. Akan kembali kepada Tuhannya untuk dihisap segala amal perbuatannya. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini tentang perbandingan orang beriman yang akan dimasukkan ke dalam syurga, yang sentiasa dilindungi di dunia sehinggalah di hari akhirat kelak, dan diberikan pelbagai nikmat yang berupa air sungai yang pelbagai jenis, serta buah-buahan yang pelbagai jenis dan nikmat yang lain yang kekal abadi di dalamnya. Dan perbandingan keadaan orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal di dalamnya, diberi minum dengan air yang menggelegak sehingga hancur usus dan perutnya. Apakah sama orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir ini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, afalam yasiru fil ard. Apakah mereka, yakni orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, penyembah berhala yang menjadikan Tuhan sekutu itu, tidak berjalan di muka bumi? Yang dimaksudkan berjalan di muka bumi, memerhatikan apa yang berlaku sekeliling mereka. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Lihat bagaimana akibat orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dan kaum-kaum yang lain yang banyak. Ini kerana orang-orang musyrikin Mekah, mereka ialah pedagang dan peniaga. Menjadi kebiasaan pedagang dan peniaga, dia akan berjalan, dia akan musafir, dia akan bergerak. Dan tempat-tempat ini semuanya berada di tempat mereka, di Asia Barat. Kita dah sebut rahsia Allah jadikan tamadun manusia bermula di Asia Barat, kemudian berkembang dan berakhir di Asia Barat. Asia Barat tempat permulaan tamadun manusia dan kehidupan dan kesudahan kehidupan manusia. Kena tahu bila Dajjal keluar, maka Dajjal juga menuju ke sana. Dia akan menuju ke Baitul Maqdis. Dan bila mana Imam Mahdi muncul, dia akan berkubur di sana. Bila Nabi Isa turun, dia juga turun di Baitul Maqdis. Di kawasan bermain sejarah tamadun itu bermain di sekitar Asy-Syarqul Awsat, di Asia Barat. Semuanya. Bukan kaum-kaum terawal di dunia berada di situ. Dengan penemuannya, bukan sekadar dengan apa yang Allah sebut secara jelas dalam Quran. Bukan bukti-bukti artifak, fosil-fosil, penemuan-penemuan ahli sejarah yang menunjukkan manusia yang pertama di dunia dan tamadun yang paling hebat yang pernah dibina, yang mereka sebut sebagai tamadun Mesopotamia, tamadun di sungai Tigris, di sungai Euphrates, atau disebut Dijlah dan Furat, yang menempatkan yang telah diceritakan oleh Allah dalam Quran. Maka kata Allah, tidakkah mereka melihat bagaimana kaum-kaum dahulu, dammarallahu alaihim, Allah dah musnahkan sehancur-hancurnya. Maksud dammarallah, Allah jadikan mereka tak ada keturunan. Tak ada keturunan. Kaum Ad tak ada keturunan. Kaum Samud tak ada keturunan. Semuanya hancur. Yang geng-geng yang kepala keras semua tak ada. Kaum Nabi Nuh semua hancur. Yang kafir tidak ada. Dammarallah, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Perkataan dammara kalau kita sebut dalam bahasa Arab, kalau kita sebut perkataan atau wazan dipanggil fa'ala, artinya dilakukan, dihancurkan, kita cincang-cincang dia. Masuk hancur lebur. Kita ambil daging tu, kita pun potong dia bukan potong biasa, potong. Taktik dipanggil, cincang. Sehingga hancur, tak ada apa. Tidak meninggalkan keturunan. Apatah lagi Allah Ta'ala menyatakan, bukan sekadar setiap manusia akan mati. Bukan setiap kaum ada ajal.
Mana kalau hantu kata Melayu tak hilang di dunia, Melayu pun hilang. Semua kaum pun ada ajar dia. Bukan sekadar manusia ada ajar. Kaum ada ajar. Bukan dunia ni ajar. Maka Allah kata dammarallahu alaihim. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Walil kafirina amsaluha, dan demikian kesudahan bagi setiap orang kafir. Pasti Allah hancur. Kerana Allah Ta'ala telah menjanjikan dunia ini milik orang beriman. Wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan dunia ini milik orang beriman. Kerana orang kafir bila mereka berada di dunia, mereka tak ada matlamat. Mereka seperti matlamat binatang, makan, minum bersama. Tidak ada matlamat yang asma, yang tinggi, yang mulia. Kerana matlamat itu cuma difahami oleh orang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Ini matlamat paling tinggi. Atas nama ibadatlah orang beriman boleh menjaga dunia ini. Atas nama ibadat. Kerana apa yang mereka raihkan ialah pahala. Sebab bila kita sebut ibadat, bukan kita nak dunia, kita nak pahala. Ibadat bertujuan nak pahala, nak syurga. Ibadat bukan tujuan nak dunia. Kalau Allah Ta'ala kata tidak aku jadikan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk bekerja, baru betul kita nak cari dunia. Tapi Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadat. Maka ibadat hasilnya apa ibadat? Hasilnya ialah pahala dan syurga. Dan itulah matlamat orang beriman. Kerana itu mereka boleh pegang dunia dengan amanah tanpa dilalaikannya. Kerana mereka tahu dunia itu alat. Kalau mereka ada harta, mereka sedekahkan. Kalau mereka ada lebihan, mereka kongsikan. Mereka tak rasa rugi apa-apa pun kerana mereka nak pahala. Kalau berlaku apa-apa, mereka bersabar. Tak rugi apa-apa, sabar kerana mereka dapat pahala. Bila ditakdirkan sesuatu, mereka redha. Tak rugi apa-apa pun redha dengan takdir Allah. Bukan dapat pahala. Maka matlamat orang beriman hidup jelas. Orang kafir hidupnya tak jelas. Kalau tanya kepada orang kafir, kenapa kamu hidup? Tak jelas. Paling hebat dia cakap kita hidup untuk menjadi manfaat pada orang. Itu je. Paling tinggi kalau dia bercakap tentang nilai. Yang lain mungkin kata, kita hidup untuk enjoy. Kerana hidup cuma sekali. Lalu kita enjoy. Kita hidup di sini untuk kaya. Maka noktanya di situ. Kita hidup di sini untuk gembira. Bagaimana mungkin gembira? Dunia ini Allah tak jadikan tempat kita bergembira. Bukan. Macam kita dah sebut, kalau tuan-tuan gembira 1000 jenis khabar baik, cukup satu pengkhabaran sedih menenggelamkan semua. Kita gembira rumah besar, kita gembira kereta besar, kita gembira duit banyak, tapi suami tak balik rumah, dah sedih lah. Bini balik kampung, tak balik-balik kat rumah kita, dah sedih lah kita. Rumah besar. Semua nikmat ni 1000 jenis nikmat. Tapi satu je hilang, cukup. Anak kita demam dah habis. Sekarang nikmat dia ni, anak pula demam. Anak kita pula berpenyakit. Yang duk menari, duk bergoyang depan TikTok, konon gembira. Anak jatuh sakit, habis down. Kalau duit puluh juta. Maksudnya, dunia ni bukan tempat gembira. Kerana sedih mengalahkan gembira di sini. Yang saya katakan tuan-tuan ada 1000 berita gembira, cukup satu berita sedih tenggelamkan semua. Satu je berita sedih. Tak perlu banyak. Tapi orang beriman, dengan berita sedih juga mereka turut ingin bergembira dengan pahala Allah. Itu orang beriman jelas. Kalau orang kafir datang musibah, tu putus asa. Sebab mereka tak nak sedih kat sini. Tu mereka ketawa kuat-kuat supaya jangan sedih. Tapi ini dunia tempat yang akan kita bersedih. Semua akan bersedih. Yang hidup akan bersedih. Yang mati juga akan bersedih. Sedih orang mati ialah terlepasnya peluang untuk buat baik lagi. Itu sedih orang mati. Kalau berlaku kematian hari ini sedih. Satu Malaysia ditunjukkan sedih, simpati. Ya orang-orang hidup sedih. Tapi orang mati lagi sedih kerana peluangnya dah terlepas. Maka kerana itu kita orang beriman melihat dunia ini peluang. Bukan tempat bergembira, peluang untuk buat ibadat. Sebanyak mungkin. Dan nanti kita tahu kita akan berada seorang diri dalam kubur. Dan di situlah kita akan bergembira dengan kebaikan yang kita buat, ketaatan yang kita lakukan. Kita bukan gembira dengan gaji besar kita dapat, rumah besar kita beli, kereta mewah yang telah kita miliki. Bukan tu yang gembirakan kita. Bukan. Itu gembira 2 hari je. Boleh kereta baru, gembira 2 hari. Terus basuh kereta, lupa basuh diri sendiri. Punya gembira. Dapat rumah baru, mungkin gembira seminggu.
Tapi gembira sebenar waktu mana kita masuk di alam barzah lalu melihat amal soleh kita yang berada bersama kita. Itulah gembira orang beriman. Tidak ada gembira yang dapat melawannya. Yang ketika itu 2 rakaat solat sunat jauh lebih bermakna dari dunia dan seisinya. Dan ini maksud yang disebut oleh para ulama, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Bila tuan-tuan rasa benda tu? Masa ni tak rasalah, cuma tahu. Oh, 2 rakaat sebelum salat subuh tu lebih baik pada dunia dan isinya. Itu nilai pahala. Bila kita tahu? Bila kita mati. Rupanya 2 rakaat itu lebih bernilai daripada segala harta yang kita himpunkan. Dari segala pangkat, segala gelaran yang kita perolehi. Inilah 2 rakaat sebenar. Inilah sebenar harta kita. Yang ni amal soleh. Bekalan kita. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Carilah bekal, sebaik-baik bekal itu takwa. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Kerana orang beriman sentiasa ada Tuhan yang melindunginya. Sentiasa ada Tuhan yang menyelamatkannya. Sentiasa ada Tuhan yang menjadikan dia tabah. Sentiasa ada Tuhan yang menghilangkan kesedihannya. Sentiasa ada Tuhan yang sentiasa memberi khabar gembira padanya. Wa annal kafirina la maula lahum. Dan orang kafir tak ada Tuhan. Zahir je ada berhala, zahir je ada sekutu. Mereka tak ada Tuhan sebenarnya. Kalau tidak menyembah Allah, walau mereka lantik 1000 Tuhan untuk wakil Tuhan, tidak akan menjadi Tuhan. Akhirnya mereka akan berputus asa dengan hidup. Mereka akan kecewa dengan hidup. Kerana apa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Yang tak boleh tolong mereka, yang tak boleh tenangkan mereka, yang tidak boleh memustajabkan doa mereka. Sedangkan orang beriman yang mereka sembah benar-benar Tuhan. Yang akan menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesulitan, memberikan ketabahan. Sebab itu kita kata, negara atas dunia ini, negara yang paling banyak diuji negara Islam. Uharanya perang. Kerana orang Islam jiwa mereka kuat. Kalaulah huru-hara ni berlaku pada orang kafir, hancur mereka semua. Ada sebalik dengan Syria, dengan Yaman, orang Islam tetap kuat. Tetap jaga agama ni. Tetap menyembah Allah di sebalik konflik yang hebat. Kerana Allah berikan kekuatan pada orang Islam, tidak pada orang kafir. Kalau musibah itu kena pada orang kafir, habis dia. Katakan kalau yang huru-hara tu orang mereka, habis. Tapi yang huru-hara tu negara Islam, maka mereka sabar, mereka kuat. Yang huru-hara tu negara Islam Palestin, mereka kuat, mereka sabar. Kalau negara kafir yang kena kepung macam tu, habis mereka. Tapi orang Islam kuat, sabar, kukuh, melihat syurga, melihat balasan Allah Ta'ala. Kerana Allah lah Tuhan mereka. Pergantungan mereka tak pernah tamat. Sebagaimana kata salah seorang pemimpin Islam terkenal. Kalau musuh menyekat udara, menyekat darat, menyekat laut, Allah membukakan pada kami pintu langit. Mereka boleh sekat udara. Mereka boleh sekat darat. Mereka boleh sekat lautan. Kepung kami. Sekenak. Tapi mereka tak boleh tutup langit antara kami dengan Allah. Dan mereka tak boleh sekat doa kami. Mereka tak akan mampu sekat rintihan kami pada Allah. Mereka tak boleh sekat pertolongan Allah yang datang daripada langit. Tak boleh sekat. Baik, ini keyakinan orang beriman. Kemudian kata Allah SWT, sebab menyebut tentang sifat orang beriman. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat, akan memasukkan orang beriman dan beramal soleh. Jannatin, dalam syurga-syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata para ulama, Al-Imam Ar-Razi, kita dapati banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang syurga. Allah Ta'ala sebut tentang sungai yang mengalir. Kerana sungai yang mengalir itu sinonim, bila ada je sungai mengalir, maka pokok akan tumbuh sekitarnya. Disebut syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Maka cukup untuk menggambarkan tentang tanah syurga yang subur. Tuan-tuan, tanah kalau ada sungai, maksudnya apa? Ada pokok. Dan dia akan menyuburkannya. Bila ada pokok, maknanya ada buah. Maka itulah kesempurnaan nikmat. Cukup Allah sebut syurga, di bawahnya mengalir sungai. Nak beritahu betapa bermutu, berkualiti tanah syurga, mengalir padanya sungai-sungai. Bukan satu sungai, sungai-sungai. Yang pelbagai bentuk sungai. Sedangkan orang-orang kafir bergelimpangan dalam neraka. Kata Allah,
Walladzina kafaru, ada pun orang kafir, yatamatta'un, mereka cuma berseronok seketika. Wa yakulun, dan Allah menyebut kemuncak seronok mereka makan. Rumah besar, kenderaan, apa yang boleh seronok sekali bagi orang kafir? Makan. Sebab itu disebut dalam hadis, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid, wal kafir la ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang beriman makan satu perut, orang kafir makan 7 perut. Maksud paling gembira sekali bagi orang kafir nikmati benda dunia ni, makan. Itu makan-makan ni orang kafir banyak cipta macam-macam makan. Kerana keseronokan mereka di situ. Tentang bukan bermaksud orang beriman tak seronok makan. Kita pun berbaris juga kedai beara. Beratur juga. Kita pun cari juga mana pok sedap. Kat Melaka mana sedap. Kat Negeri Sembilan mana sedap. Kat Johor mana sedap. Cari. Kita pun bagi review juga. Tetapi kita walaupun kita makan, orang Islam ada puasa. Orang Islam ada tujuan makan dia. Memang kita makan tapi kita ada peraturan makan. Peraturan makan pertama yang hanya ada pada orang Islam, halal. Halal. Itu peraturan yang tak ada pada orang kafir. Orang kafir bukan cerita halal, cerita sedap. Asal makan. Ada seorang kafir, dia kafir. Dia tak nak minum alkohol, tak nak minum arak. Macam mana nak ngelak? Dia duduk, dia pergi negara yang lain, nak mengelak tak nak minum arak ni. Maka dia cakap siapa? Dia cakap apa? I'm Muslim. Saya Muslim. Dia kata itu alasan paling baik untuk saya tak minum arak. Saya kalau orang offer arak, I'm Muslim. Dah, orang tak akan offer arak. Orang faham? Orang Islam tak minum arak. Artinya tuan-tuan orang Islam, makan dia walaupun kita juga menikmati makan. Kita sepung sampai jilat jari, jilat pinggan. Sedap. Kita juga natamatta' bil akl. Berseronok dengan makan. Tapi, saya katakan tadi orang Islam makan dia ada peraturan. Dia ada halal dia. Yang halal ini cuma milik orang Islam. Orang kafir tak ada benda tu. Orang kafir ada tak dalam peraturannya makan halal? Tak ada. Yang mereka tahu sedap. Akhirnya mereka makan semua benda. Serba-serbi mereka makan. Lipas, lipan, gagak. Makan Melaka lah benda-benda yang kita pun tak fikir. Dia teruk pada orang asli. Orang asli pun kalah lawang dia. Orang asli pun dalam hutang dia makan semua juga. Tapi ada benda dia tak makan. Tapi ini orang kafir, semua benda dia cuba makan. Dia cuba otak kera makan. Dia makan otak kera hidup-hidup makan. Ambil meja tu bulat. Kacik otak kera, belah. Seduk macam straw. Ini orang kafir makan. Restoran eksotik yang terkenal di Jepun. Contohnya pergi pula saya cerita je. Maksudnya itulah cerita nafsu makan orang kafir. Kan itu Allah sebut. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan macam makan binatang. Binatang dia makan juga, makan semua. Kawang dia makan. Singa. Singa tengok singa lemah dia makan singa. Sama-sama dia boleh makan. Ayam boleh makan ayam. Dia macam tak ada asalkan makanan. Maksudnya siapa peringkat ni mereka ni makan sebagaimana perumpamaan makannya binatang. Tujuan makan binatang apa? Kan itulah matlamat. Binatang cuma tahu makan tidur. Itu je makan. Binatang. Tak apalah binatang untuk manfaat manusia. Itu bila kita beli lembu, kita panggil feedlot ni. Yang jenis ikat tengkuk dia tu, kerjanya makan. Tunduk nampak makanan, angkat sekejap rehat. Tunduk makanan. Sampai gemuk. Sampai berat 200 kilo, 300 kilo. Jadi binatang bila makan untuk gemuk ada hasil dia. Ada hasil dia. Manfaat untuk manusia. Susu dan sebagainya. Manusia bila makan, sehingga jadi macam tu, apakah hasil dia? Tak ada. Tapi cara makan macam binatang. Tahu, kita makan dengan banyak tak akan berhasil pada orang lain. Berbeza dengan sifat binatang. Binatang dimakan, dia akan besar, dia akan membiak, dia akan sekian. Maka dijual dengan dagingnya berapa sekilo. Tapi kita manusia bukan kita dijual dengan daging kita. Kita dinilai pada amal soleh kita. Binatang nilainya pada berat dia. Nilai kita manusia bukan pada berat kita. Oh dia paling menasab berat 120 kilo boleh menilai. Tak ada nilai. Kalau namanya lembu dia ada nilai. Lagi berat, lagi berharga. Allah menggambarkan orang kafir dia makan seperti binatang. Pertama, tidak ada peraturan halal haram. Yang kedua itulah matlamat ni. Makan. Sebab itu tak ada istilah puasa. Mereka punya trauma, dengar puasa orang Islam, mereka anggap matilah orang Islam. Mati.
Sebagian besar orang Islam, orang bukan Islam berfikir demikian. Dengar pula kanak-kanak orang Islam berpuasa. Mereka kata ni orang Islam telah menyeksa anak-anak mereka dengan tidak diberi makan. Sebab mereka tak pernah cerita berlapar. Kita didik anak-anak kita 5 tahun puasa. 6 tahun puasa. 7 tahun puasa. Sekolah rendah puasa. Ramai mana anak-anak orang Islam belum masuk sekolah rendah, dah puasa 30 hari. Bagi orang kafir itu seksaan. Sehingga beberapa buah sekolah di Britain mengharamkan anak-anak kecil berpuasa. Kerana mereka menganggap itu penderaan. Tak benar puasa. Sebagaimana di China juga begitu. Tentang betapa dangkalnya kerana mereka tak pernah rasa nikmat lapar. Orang beriman rasa nikmat lapar. Dengan sebab puasa lah kita rasa sedapnya makan. Seronoknya makan. Tak ada makanan paling sedap melainkan makanan yang kita makan ketika berbuka puasa. Bila berbuka puasa, makanan itulah paling sedap sekali. Walaupun dia makanan semalam, okey lagi, boleh. Dia punya sedap dia. Dek, lapar pembuka selera. Tak payah makan vitamin, tak payah makan ubat selera makan. Just puasa, itu ibu kepada selera makan kita. Itu puasa. Tengok semua berselera. Air masak pun nampak hebat, sedap. Begitu nikmat yang ada pada orang beriman. Orang kafir tak ada. Mana ada amalan mereka puasa? Oh, ada padri puasa. Itu padri je. Secara umum tak ada orang kafir puasa. Kalau mereka kata ada berapa orang kafir Ustaz, dia orang praktik puasa. Itu cuma amalan individu, bukan amalan agama dia. Kita orang Islam ni, ini peraturan agama. Akhir kita dapati bulan Ramadan, semua puasa. Yang boleh buka pun takut nak makan. Ni kawan-kawan ibu yang uzur. Boleh buka tapi takut nak makan. Takut anak kita kata, mak tak puasa. Anak sama tak puasa. Akhirnya tak makan pun dalam bilik, nyorok. Kenapa? Ni nilai. Kerana puasa itu syariat. Dia tak, saya kata tak macam orang kafir. Kalau orang kafir dia juga kata dia puasa, puasa ni kerana tindakan individu dia. Bukan peraturan dia. Bukan syariat dia. Kita ni syariat. Sebagaimana syariat solat Jumaat. Orang kafir bukan syariat dia pergi gereja, bukan syariat dia. Itu tindakan peribadi. Itu cuma ajakan pada padri. Bukan syariat. Tak ada dalil pun kata kena datang hari Ahad ke gereja. Tak ada. Tapi orang beriman ada. Kita ada surah khas, surah Jumaat. Supaya kita pergi Jumaat. Sehingga Allah menyebut fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Bila diseru hari Jumaat, maka bersegeralah untuk menunaikan solat Jumaat dan tinggalkan segala kesibukan jual beli. Nasnya ada. Oleh sebab itu kita sebut orang kafir, agamanya tidak dibina dengan nas. Dibina dengan pandangan peribadi dan hawa nafsu. Padri itu yang buat undang-undang, kena ikut. Sami itu yang buat undang-undang, kena ikut. Tapi dalam Islam bukan kita buat undang-undang. Kita atau para ulama cuma menerangkan apa yang ada dalam nas. Kita terang. Kita bukan buat. Kita terang nas tentang solat Jumaat, tentang apa yang haram dimakan, apa yang tak haram. Kita jelaskan. Kita bukan reka. Ia berbeza dengan sistem kepadrian, kesamian. Mereka. Ikut hawa nafsu mereka. Maka Allah menjelaskan orang kafir. Kerja mereka cuma makan. Sebagaimana makan binatang. Wannar dan walhasil kesudahan mereka. Tidak ada matlamat. Dan tidak mereka melaksanakan tanggungjawab. Wannaru maswallahum. Dan nerakalah tempat kembali mereka. Wa ka'ayyin min qaryatin, banyak dah negeri. Hiya ashaddu quwwatan min qaryatik, yang negeri tadi lebih kuat daripada negeri kamu wahai Muhammad, negeri Mekah. Allati akhrajatka, Mekah yang telah menghalau kamu keluar. Ayat ini turun bila mana orang kafir merancang untuk membunuh Nabi SAW. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana orang kafir merancang untuk memenjarakan kamu atau membunuh kamu atau mengeluarkan kamu, halau kamu keluar daripada Mekah. Mereka bermusyawarah di satu tempat bernama Parlimen Mekah atau dikenali sebagai Darun Nadwah. Darun Nadwah, kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan cari pintu namanya pintu Nadwah. Pintu itu ialah pintu di mana tempat parlimen Mekah bersidang. Waktu mereka bersidang,
apa yang mereka nak lakukan pada Nabi Muhammad SAW. Dalam mesyuarat tadi, Iblis masuk sekali. Menyamar menjadi seorang tua daripada Najd, daripada kawasan yang mereka tahu, yang mereka kenal, kawasan Arab, Najd. Syekh Najdin datang mesyuarat. Lalu yang ni kata, kita penjarakan Muhammad. Jawab mereka, kalau kita penjara, nanti kabilah datang melepaskan dia. Lalu seorang lagi kata, kita halau je dia. Jawab sebahagian mereka, kalau dihalau, nanti disebarkan Islam di luar, dihimpunkan kekuatan, diserang kita. Lalu Abu Jahal kata, kita ambil setiap kabilah seorang pemuda yang kuat. Dan kita berikan kepadanya satu pedang yang tajam. Dan mereka menetak Muhammad dengan satu tetakan. Sehingga berhamburan darah. Seolah-olah bunuh dengan satu pembunuhan. Bukan seorang bunuh, serentak. Lalu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak mampu untuk melawan semua kabilah. Melainkan mereka menerima untuk dibayar dam. Bayar diat. Lalu kata Iblis, ini cadangan paling baik. Iblis sokong Abu Jahal. Nak beritahu tuan-tuan, Setan dan Iblis, dia akan masuk dalam mesyuarat orang-orang yang nak jatuhkan Islam. Dia masuk. Untuk dia beri pendapat, dia nak beri pendapat paling terbaik supaya Islam ni jatuh. Dia bukan zaman Abu Jahal je, zaman kita pun. Bila ada je mesyuarat untuk jatuhkan Islam, pasti syaitan dan Iblis masuk. Untuk beri satu pandangan atau menyokong pandangan. Akhirnya pandangan itu disetujui. Bila disetujui, Jibril turun. Beritahu pada Nabi SAW supaya berhijrah. Dan supaya tempat tidurnya digantikan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan dia beri jaminan bahawa Ali tidak akan diapa-apakan. Tuan-tuan, Rasulullah bukan sahaja letak Ali tanpa jaminan. Melainkan ada jaminan dari Allah. Bukan saja Ali kaulah duduk, tak ada. Dia bukan jenis pilih random macam tu. Dia ada sebab. Dan ada perintah Allah. Kerana Rasulullah punya dapat jaminan bahawa Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang menggantikan tempat tidur Rasul tak akan diapa-apakan. Maka Rasulullah SAW pada hari di mana sedang mereka rancak ingin membunuh Rasulullah, Rasulullah pun keluar pergi Rumah Abu Bakar tengah hari dalam keadaan pakai topeng. Tutup muka, jangan nampak. Pergi ke Rumah Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, keluar orang tak berkenaan. Ada rahsia aku nak cakap. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini semua keluargamu dan orang kepercayaan. Tak payah keluarlah. Ni boleh percaya belakang ni. Aisyah, Asma, Abdullah, semua boleh percaya. Orang baik. Dia bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia boleh didik keluarganya orang yang jaga rahsia, bukan jenis pecah lubang. Kita kadang-kadang kita jaga rahsia, bini pula pecah lubang. Anak-anak pula bukan penjaga rahsia. Yang Abu Bakar dididik, keluarga ni semua jenis kunci mulut jaga rahsia. Itu hebat pendidikan dia. Menjadikan anak-anaknya perahsia besar. Sehingga Rasulullah percaya. Akhirnya Rasulullah beritahu, aku diperintahkan untuk berhijrah. Berhijrah. Dan kamu kena teman aku. Maka Abu Bakar menangis kegembiraan. Kata Asma, tidak ada. Kata Aisyah, tidak ada hari yang aku lihat ayahku menangis sebegitu. Melainkan hari di mana bila Rasulullah berkata, kamu temanku dalam hijrah. Gembira dia teman dalam hijrah. Gembira. Seronok. Akhirnya mereka bergerak waktu malam dengan berjalan kaki. Ini peristiwa hijrah. Jalan kaki hampir 5 km dari Mekah menuju ke Gua Hira. Menuju ke Gua Sur. Yang gua ini menuju ke arah Yaman. Dia bukan menuju ke arah Madinah. Jalan kaki dan Nabi berjenjek jalan. Jenjek ni maksudnya Nabi tak jalan. Nabi jalan ujung jari. Supaya tidak terbekas tapak kaki Rasulullah. Untuk beritahu bahawa bagaimana Rasulullah ini berstrategi. Bukan lari-lari macam tu je. Nabi sampai berjinggit supaya jangan ada bekas tapak kaki. Dan akhirnya dihapuskan bekas tapak kakinya oleh Amir bin Fuhairah. Pengembali kami Abu Bakar Siddiq. Yang juga telah memeluk Islam. Maka Rasulullah SAW, ketika mana Rasulullah keluar, Nabi kata apa? Waktu keluar daripada Mekah, Nabi kata. Kata ulama, kata Ibn Abbas, waktu Rasulullah keluar daripada gua. Ini lepas Rasulullah berlindung daripada hari Khamis malam Jumaat malam Sabtu malam Ahad. 3 malam di situ. Dan Ahad malam Isnin Nabi mula keluar. Dan Rasulullah berkata, sambil melihat Mekah, anti ahabbu biladillahi ilayya walaula anna ahlaki akhrajuni minki
lam akhruj minki. Kamu, wahai Mekah, kamu ialah tempat yang paling aku sayang sekali. Bumi Allah yang paling aku sayang. Kalau tidak kerana penghunimu, pendudukmu menghalau aku keluar, aku tak akan keluar. Maka tu ayat. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Betapa banyak negeri-negeri sebelum kamu wahai Muhammad yang jauh lebih gagah, lebih kuat, yang telah mengeluarkan kamu. Ini kami binasakan. Ini amaran pada orang kafir. Bukan amaran kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah, dia duk confident bahawa kami takkan dibinasakan sebab kami duduk Mekah. Sebab itu mereka berani lawan Nabi Muhammad. Kami dah duduk Mekah, takkanlah Allah nak turun bala? Tak akan turun. Allah turun ayat ini. Sebagaimana Allah pernah musnahkan negara lain, Allah pun boleh musnahkan Mekah. Kerana kemuliaan Rasulullah jauh lebih mulia daripada Mekah itu sendiri. Dan kemuliaan dakwah Rasulullah jauh lebih mulia daripada Mekah itu sendiri. Sebab itu Allah kata betapa banyak negeri-negeri lain kami telah binasakan. Negeri itu lebih kuat daripada negeri yang mana kamu dikeluarkan. Dan Allah boleh hancurkan. Kan ini satu bentuk kita katakan penderakaan yang besar. Kemudian kata Allah, fala nasira lahum, maka tiada pembantu yang menolong dan membantu mereka. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, apakah sama orang yang sentiasa dibimbing oleh Allah, yang sentiasa berada dalam kebenaran, yang sentiasa berpaksikan pada hujah dan dalil dan ilmu. Kamang zuyyina lahu su'amali, sama ke dengan orang yang diperindahkan perbuatan buruknya oleh syaitan dan hawa nafsunya, wattaba'u ahwa'ahum, dan kerjanya cuma ikut hawa nafsu bukan ilmu. Allah kata sama ke? Orang yang berjuang berdasarkan ilmu, berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan pada perintah Allah, dengan orang yang berjuang berdasarkan kepada perbuatan buruk yang dihiasi oleh syaitan, konongnya baik. Dia yang mengikuti hawa nafsu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila mana kita berjuang, kita tanya kita berjuang atas dasar apa? Hawa nafsu atau kerana perintah Allah? Kalau kita berjuang kerana perintah Allah dan berjuang atas asas kebenaran dan ilmu, maka Allah akan berikan kebenaran. Tapi berjuang kerana hawa nafsu, kejar jawatan, kejar pangkat, kerana nak habuang duniawi, maka mereka pasti akan binasa dan kalah. Sebab itu kata Allah, sama ke orang yang berjuang dengan ilmu, dengan kebenaran, dengan wahyu, dengan pimpinan, dengan orang yang berjuang atas dasar kejahatan yang diindahkan oleh syaitan dan mereka mengikut hawa nafsu? Pasti takkan sama. Dan pasti kesudahannya berbeza. Sebagaimana Allah akan jelaskan pada ayat yang berikutnya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.